Yang ini kiriman yang pertama ingin saya bacakan sementara Casey nantikan panggilan-panggilan telefon anda. Ini kiriman daripada seorang abang yang berkongsi kejadian yang berlaku melanda adik kandungnya. Adik kandung saya, kata pengirim yang hanya ingin dikenali sebagai Zul, berkongsi peristiwa berkenaan dengan adik kandung beliau. Adik kandung saya sudah berumah tangga dan baru saja berumah tangga. Pada waktu itu, dah ada rumah sendiri, tinggal dengan isteri. Tapi itulah, ajal maut di tangan Tuhan. 2 tahun lebih berumah tangga Casey, 2 tahun lebih. Istrinya meninggal dunia kerana kemalangan jalan raya. Saya sebagai abang dapat lihat adik saya dalam keadaan kemurungan, kesedihan yang teramat dahsyat. Tak nak bercakap dengan orang, tak bermaya, sampaikan tak boleh bekerja. Saya terpaksa pergi ke rumah adik, kata Zul, dan menetap di rumah adik saya walaupun saya ni tak dipelawa oleh adik saya. Bukan apa Casey, orang yang dalam keadaan emosi yang terganggu takut nanti mengambil langkah-langkah yang tak betul dan mungkin membuat benda-benda bodoh. Jadi ibu saya beritahu, Zul, kau pergilah tinggal rumah adik kau, temankan dia. Saya pergi Casey, sebab saya pun sayangkan adik saya. Saya nasib baik belum berumah tangga, belum ada keluarga. Waktu istrinya meninggal dunia dekat hospital, dah dapat lihat dah Casey, dia meraung, menangis. Balik pun sama, kemudian sampaikan tak nak campur orang lagi dah. Duduk dalam rumah, tak nak pergi kerja. Saya duduk temankan dia. Bila duduk dalam rumahnya, tak keluar bilik Casey. Yalah, dalam bilik itu kan ada tandas, semua dekat dalam bilik. Kadang-kadang saya yang kena ketuk, suruh keluar makan. Tak campur orang. Sebab apa? Sedih sangat-sangat. Jadi sampaikan pada satu hari, malam-malam tu saya terdengar bunyi orang main gitar Casey. Main gitar? Adik saya memang suka main gitar. Dia dalam keluarga yang paling mempunyai ciri-ciri orang yang ada seni. Boleh main gitar, boleh menyanyi. Dan isteri dengan adik saya ni pun berkenalan dalam satu pertandingan nyanyian. Arwah isteri adik saya ni. Dan mereka seringkali menyanyi bersama. Jadi malam tu saya tengah tidur ni dengar bunyi orang petik gitar. Pada mulanya saya ingatkan bukan adik saya. Saya ingatkan jiran atas, jiran bawah mungkin. Tak puas hati saya bangun. Keluar daripada pintu bilik, memang sah bunyi gitar datang daripada bilik adik saya. Saya pun tak nak ganggu. Kemungkinan dia mencari ketenangan. Saya sambung balik tidur. Besok pagi saya tengok. Besok pagi selalunya kalau saya nak pergi kerja, nak keluar rumah pukul 8.30, adik saya dalam bilik tak keluar. Keesokan paginya saya nampak adik saya dekat luar Casey. Dekat luar dah siap dah sarapan, ada prata, dah siap letak atas pinggan. Saya ternampak, adik, ini adik beli? Yalah, adik belilah, takkan rompak. Saya tersenyum Casey. Kata Zul, adik aku dah balik, alhamdulillah. Tapi saya silap. Adik saya makin hanyut. Pendengar Ria 897. Malam berikutnya sama, dengar dalam bilik main gitar, petik gitar main. Saya pun tak nak ganggu. Besok pagi bangun buat kerja ni boleh. Malam tu kerap kali main gitar dalam bilik. Sampaikan saya kata pada adik saya,
Abang tengok kau dah okey. Abang balik tinggal dengan mak. Yalah, mak pun seorang-seorang. Ibu saya adalah seorang ibu tunggal, Casey. Ketika saya tidur dengan tinggal dengan adik saya buat seketika waktu ni, ibu saya di rumah seorang diri. Kalaulah jalan jatuh ke tak tahulah apa berlaku pada ibu. Sebab itulah saya kata pada adik, abang tengok kau dah okey, abang temankan ibu dekat rumah. Saya pun balik. Saya kata pada ibu lah, adik dah okey, dah ni Datuk boleh bercakap, malam-malam main gitar. Dan benda ni berterusan untuk beberapa minggu, Kisi. Sampaikan satu hari dapat tahu, saya pergi ke rumah adik untuk tidur bermalam di sana selama 3 hari dengan ibu saya. Ya, 3 hari bermalam dekat rumah adik. Saya tidur dekat luar, ibu saya tidur dalam bilik. Adik saya mempunyai rumah 3 bilik. 2 bilik tidur. 1 adik saya gunakan, 1 ibu saya tidur di dalam. Saya tidur dekat luar sofa. Jadi bila tidur dekat luar, dengar lebih dekat lagi lah. Dengar adik petik gitar, main gitar, petik gitar. Kemudian Casey, yang menjadi membuat saya terperanjat, kata Zul, apabila adik saya bercakap. Saya dengar Casey, dia bercakap dengan orang ataupun bercakap dengan seseorang. Dia tengah petik gitar. Dia bercakap Casey, lepas tu dia menangis. Saya perlahan-lahan bangun daripada sofa, jalan, dan telinga saya ni saya lekapkan dekat pintu bilik adik saya. Ini apa yang adik saya cakap. Dia main gitar, tengah petik gitar ni. Sayang, terima kasih datang malam-malam temankan abang, nyanyi dengan abang lagi. Sebaiklah sayang datang balik. Setiap malam kita boleh main gitar. Astaghfirullahalazim. Selama ni adik saya nampak okey, rupa-rupanya tak okey, Casey. Saya terdiam. Kemudian saya dengar lagi, sayang, malam ni janganlah balik siang, jangan balik awal sangat. Duduk sini lama sikit lah. Sambil-sambil ada petikan gitar kedengaran daripada dalam bilik adik saya. Anda bayangkan, adik tengah bermain gitar. Tiba-tiba dengar Casey dia bercakap. Sayang, malam-malam nanti datang lagi lah temankan abang. Abang rindukan sayang lah. Abang tengok wajah sayang dekat sini, abang rasa tenang sangat. Pendengar Ria 897 FM, besok saya beritahu ibu. Ibu saya kata, takkanlah macam tu sekali. Ayalah, agaknya main gitar kan tengah feeling. Saya kata pada ibu, tak bu. Ini bukan macam mana yang kita jangkakan, yang kita sangkakan. Ada benda yang tak kena. Pendengar Ria 897. Pagi itu saya konon-konon balik dengan ibu saya. Saya dah ambil kunci rumah adik saya. Sebelum ni saya tak ada kunci, biliknya dikunci sentiasa. Adik saya keluar Casey. Saya masuk dalam rumah. Bila saya buka pintu bilik adik saya, subhanallah, Casey, saya nampak dalam bilik adik saya, pertama sekali, baju arwah isteri. Baju arwah isteri dengan kain ke, skirt,
dengan seluar, digantung Casey macam ada orang tengah pakai baju dekat hanger, kemudian dicangkuk dekat tingkap, dekat tepi almari. Baju-baju tu siap, yang digemari oleh arwah isteri adik saya. Kemudian dekat atas katil Casey ada baju blaus panjang dengan skirt diletakkan macam dalam keadaan baring. Yang paling menakutkan, ada potret. Dalam frame gambar ada wajah arwah isteri diletakkan dekat atas katil macam isterinya tengah baring. Masuk dalam bilik arwah ataupun masuk dalam bilik adik saya terus dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena dengan bilik adik saya. Pendengar Ria 897, dapatkan bantuan pakar datang. Pakar mengatakan adik saya dah terkena rasukan makhluk halus. Orang kena rasuk ni, kata pakar, bukanlah kena rasuk aja orang nak meracau, kena rasuk aja terpekik-pekik, kena rasuk aja nak kena dalam keadaan histeria. Tidak. Ada orang dia kena rasuk, dia berdiam, baik. Ada orang pula kena rasuk bising. Jadi rasuk ni macam-macam benda caranya. Adik saya dirawat, memang benar adik saya kena rasuk. Sebab terlampau sedih sangat, teringatkan isteri, dan adalah benda yang datang untuk ambil kesempatan. Misteri Jam 12. Ini kiriman dari Singapura. Kita beralih pergi ke mana sekarang ini? Kita beralih ke Pulau Pinang nampaknya. Datang daripada Irfan. Apa khabar Casey? Khabar baik. Saya Irfan dari Pulau Pinang nak berkongsi pengalaman seram balik rumah naik lift. Rumah saya ni ada 4 lift. Ya, 2 lift 1 dengan lift 2, dan sebelah hujung lift 3 dan 4. Lift 3 dengan 4 jarang orang naik dan gunakan, sebabnya lift ni terletak dekat belakang, jauh dan berdepan dengan kawasan hutan semak samun. Walaupun orang yang tinggal dekat belakang akan naik lift nombor 1 dengan 2, naik dan jalan dari atas lah untuk pulang ke rumah, jarang menggunakan lift ujung. Tapi Casey, pada malam tu, kata Irfan, saya balik dari kerja, saya balik daripada keluar dengan teman-teman saya pukul 1 pagi, sampai betul-betul dekat depan lift lobby. Tengah berdiri, saya tekan butang lift. Dua-dua butang lift saya tekan. Lift 1, lift 2 saya tekan. Tunggu 5 minit, 10 minit. Lift ni dua-dua tingkat paling atas, tak gerak-gerak. Apa ni? Saya marah. Cakap, mesti orang bodoh main lift tau. Alamak. Saya tekan lagi. Bong, bong, bong. Sampai saya tendang pintu lift sebab marah sangat. Rumah saya tingkat 8. Nak naik lift, nak naik tangga bukan tak nak. Keluar dengan kawan makan banyak sangat, dah tak boleh, dah tak telarat Casey. Terpaksalah Casey jalan jauh sedikit pergi belakang, naik lift dekat belakang tu. Di belakang lift yang mana jarang digunakan. Dan lift ni pula macam-macam cerita yang dikaitkan dengan lift di belakang rumah, lift nombor 3 dan nombor 4. Pendengar Ria 897 FM, Irfan pergi ke lift ujung. Sampai dekat bawah, tekan butang. Lift tu sebenarnya dah ada dekat tingkat 1 dah. Bila tekan butang, lampu dalam lift menyala. Sebabnya lift tu dah terlalu orang tak naik. Dia bila tak bergerak tu, lampunya automatik mati. Tekan butang, lampu lift menyala, pintu baru terbuka. Masuk dalam Casey. Masuk dalam lift. Tekan tingkat 8. Pintu lift tertutup. Bila pintu lift tertutup, lift dalam perjalanan naik atas. Dalam lift saya bau harum. Macam ada orang baru pakai minyak wangi. Harum sangat. Bau harum ni membuat saya meremang Casey. Saya buat bodoh, tidak indahkan. Tak nak indahkan.
Dan tiba-tiba lift ni berhenti dekat tingkat 5, Casey. Naik atas sampai tingkat 5, dia berhenti, pintu terbuka. Pintu terbuka, pendengar Ria 897 FM. Saya tekan butang tutup. Pintu tutup, buka balik. Tekan lagi, tutup, buka balik. 5-6 kali saya tekan butang lift, pintu lift tutup, buka balik, tutup, buka balik, tutup, buka balik. Dah kenapa dengan lift ni? Ya Allah. Saya tekan lagi butang, tangan kiri dengan kanan, letak dekat pintu, cuba tolak Casey. Nak kasih pintu lift tertutup sepenuhnya. Tetap tak boleh terbuka. Terpaksa saya keluar, kata Irfan. Jalan belakang. Ya, saya keluar daripada lift. Nak naik atas ni, kena jalan jauh sedikit, naik tangga. Tengah nak naik tangga, Casey, bau harum tu ikut saya. Kalau bau dalam lift tak kisah. Saya jalan tengah naik tangga ni, tiba-tiba terhidup bau. Ya Allah, adakah ni bau sama dalam lift? Kenapa macam boleh ikut aku Kata Irfan. Naik atas sampai tingkat 8, depan pintu rumah, keluarkan kunci, buka pintu, nak masuk dalam, teringat sesuatu. Jangan langkah salah kaki, jangan lupa beri salam dan baca beberapa surah. Saya buat Casey. Masuk dalam rumah, kemudian tutup pintu terus. Saya cuci kaki, ambil wuduk. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Katanya di sini, walaupun rasa takut, tapi itulah pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Terima kasih. Selamat tengah malam. Hello, selamat tengah malam, silakan. Ada pengalaman apa? 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Halo. Hai, siapa bercakap ni? Samad. Cik Samad Panggilan dari mana Samad? Bukit Panjang. Silakan Cik Samad dengan kisah pengalaman misteri ni, silakan. Ini apa? Cerita dah lama. Ini berlaku kat Jalan Bahar lah, masjid. Jalan Bahar di Masjid Pusara Aman lah. Yalah. Lepas tu berlaku waktu tengah hari tau. Saya tengah baring kat masjid ni, tunggu apa, taukir lah. Taukir kata kau tunggu sini, jangan tak payah pergi camp ni lah juga. Saya tengah baring, terlelap sekejap. Saya rasa ada orang macam main-main kat telinga lah, tak lidi tu kan. Kanan kiri saya sadar lah, tepis-tepis gitu. Sekejap lagi, saya dengar ada suara perempuan, tahu. Macam bukan satu suara tau, ada dua suara. Macam dua orang ni. Itulah pengalaman kat situ. Dia pusing belakang tengok, tak ada apa-apa. Padahal kat masjid tak ada orang. Yang jual bunga adalah sebelah ujung. Itu sajalah pengalaman. Tak tahulah apa yang ganggu, tak tahulah. Terima kasih Cik Samad ya. Sama. Ya. Terima kasih. Baik. Hello, selamat tengah malam. Siapa ni? Selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Amas. Dan ada pengalaman Amas tentang apa? Silakan. Saya pengalaman saya di waterfront. Saya nak balik. Anda seorang diri ke macam mana? Seorang. Dan silakan. Habis saya tengah jalan nak balik. Habis dekat situ ada semak hutan. Habis saya tu tengah seorang, tak ada orang. Habis saya dengar ada bunyi dari belakang, macam dia macam bunyi pokok-pokok. Habis lepas tu saya macam senyap Habis tiba-tiba saya dengar dari belakang macam ada orang, macam dia macam bunyi macam gitu je situ. Lepas tu saya macam terpanjat lah. Lepas tu saya macam tengok belakang tak ada orang tau. Lepas tu saya lari kanan kabut macam orang gila kisi. Macam hantu kejar saya. Saya tak tahu apa nak buat. Yelah, dah lah seorang dekat waterfront pula tu. Kemudian dengar bunyi macam tu, siapa yang tak lari Saya macam biol otak saya. Awak seorang-seorang dekat situ buat apa?
Oh, saya macam pergi situ macam ada tengok ikan-ikan panting lah. Lepas tu macam ambil udara angin. Jadi bila tengah jalan seorang tu tak dengar suara tu, kalang kabut lari lah Anda ke sana apa? Berbasikal ke jalan kaki? Saya jalan kaki lah. Sebab rumah saya dekat dengan checkpoint tu macam shortcut boleh turun bawah situ. Jadi siapa ni, rumah memang dekat lah dengan waterfront tu Memang dekat. Terima kasih ya Mas. Okey, terima kasih. Kembali. Betul Mas, kisahnya ringkas tapi mudah kita faham. Tengah jalan kadang-kadang pun jalan, bisa kata jalan dekat kawasan Taman Riadah. Ya, awak balik malam lah seorang-seorang tengok Taman Riadah ni dah bertahun aku lalu dekat Taman Riadah ni. Dekat situ ada swing ataupun ada buai, ada taman permainan kanak-kanak, ada court bola keranjang. Rumah anda dekat depan jalan dah selalu dah pagi, petang, siang, malam balik. Tiba-tiba anda satu malam ni, entahlah, satu malam je tengah balik, anda ternampak buai yang tak pernah anda ternampak ni. Buai dekat Taman Riadah, taman permainan ni bergerak dengan sendirinya tanpa ada orang. Mesti anda lari melintang bukang. Bidik ke? Walaupun dah bertahun-tahun anda lalu dekat tempat yang sama. Jadi itulah yang dikongsi oleh Mas Awal tadi, yang berkongsi dalam rancangan MJ12. Saudara, ini kisah yang dikongsi sama datang daripada pengirim kita. Dan beliau adalah pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Johor. Pengalamannya katanya di sini, saya tinggal di sebuah kawasan di Johor yang mana betul-betul depan rumah saya ni ada taman permainan lah. Dekat sini ada taman permainan tempat kanak-kanak selalu berkumpul bermain. Situ juga ada court bola keranjang, court basketball lah. Dan ini peristiwa ni sebenarnya tentang taman Riadah ni, penduduk-penduduk dekat kawasan perumahan saya ni dah tahu dah tentang perkara ini. Dan inilah saya nak cerita pada Casey. Harap dapatlah Casey bacakan dalam Misteri Jam 12. Jadi saudara, begini kisahnya. Saya nak bercerita yang mana waktu saya memang tidak percaya tentang dalam kawasan rumah saya di taman permainan kanak-kanak ni, Taman Riadah, ada gangguan, ada hantu. Pendek kata ada hantu lah. Saya tak percaya. Saya pernah dengar orang cerita, saya hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, macam itulah. Tak percaya Casey. Tak pernah nampak dan tak pernah terjadi. Orang-orang mengatakan, jiran-jiran yang saya kenal, yang rapat, Taman Riadah ni ada penunggu. Kalau boleh, selepas waktu maghrib, janganlah bawa anak-anak engkau datang sini main. Nak main boleh sebelum maghrib. Kalau dah gelap pun jangan bermain lah. Katanya ada penunggu. Saya memang tak percaya. Dan anda bayangkan, pertama kali saya nampak apabila saya tak bawa kunci rumah. Sebab saya ni tukar kereta dengan adik saya. Adik saya menggunakan kereta saya gunakan kereta adik saya. Jadi kunci kereta dalam kereta saya dan adik saya pun bawa kuncinya. Jadi rumah ni saya tak boleh masuk. Mak dengan bapak saya pun tidak ada di rumah. Mereka bermalam di rumah makcik sebab ada riwang. Hari itu hari Khamis malam Jumaat, Casey. Mereka riwang daripada hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad adalah majlis persandingan saudara saya. Jadi adik saya pun tak ada. Dia pandu kereta saya sebab dia nak pergi rumah makcik yang ada riwang tu kan. Jadi mak saya, bapak saya dengan adik saya dengan beberapa makcik menaiki kenderaan yang dipandu oleh adik saya. Saya memandu kenderaan MPV. Jadi sebab itulah adik saya gunakan kereta saya. Saya menggunakan kereta adik saya yang kecil, Myvi. Jadi adik saya akan bersama dengan keluarga pergi jemput beberapa makcik, pergi rumah makcik untuk riwang. Jadi
Dalam erti kata yang lain, saya seorang diri. Balik rumah tengah drive ni, kereta Myvi depan, alamak, depan pintu pagar ni, alamak, kunci tak ada lah. Saya telefon adik saya. Telefon beberapa kali tak jawab. Saya pun keluar sekejap lah. Matikan enjin, keluar sekejap, hidupkan sebatang rokok Casey untuk isap rokok pada malam yang dimaksudkan. Jadi bila saya isap rokok, saya sandar pada kereta tau. Kereta ni saya sandar, saya memandang ke arah depan. Depan saya ni adalah taman riadah, taman permainan kanak-kanak. Anda dapat bayangkan situasi tengah. Jadi tengah sandar pada kereta Myvi, depan tu ada taman riadah. Entah macam mana, dalam banyak-banyak benda dekat situ, saya terpandang, sudut saya tertumpu pada buai. Duduk, saya tengok, saya isap rokok, hembus. Tiba-tiba si buai tu macam bergerak sikit dia. Dia kasih warning dulu, dia gerak sikit. Saya tengok, dalam hati, betul ke tadi buai tu bergerak? Saya tengok lagi, tenung lagi. Ya Allah, Casey, buai tu bergerak, Casey, belakang depan, mula-mula perlahan, makin lama makin laju. Ya Allah, saya dah takut ni. Saya telefon adik saya lagi, rokok tak habis, saya matikan. Telefon 3 kali saya telefon dekat luar, baru jawab, "Dik, kunci rumah." Alamak. Saya terpaksa patah balik jauh tau untuk ambil kunci rumah dekat rumah makcik. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Itu pertama kali saya nampak, dan saya baru percaya apa kata-kata jiran tentang ni ada penunggu, buai-buai mereka pernah nampak boleh bergerak dan sebagainya. Saya percaya 100%. Misteri Jam 12. Baik, kita ke kisah yang dikatakan di sini. Mula-mula bergurau dan terus menjadi gangguan. Apa yang berlaku ni? Ini berlaku di salah sebuah camp sekolah. Ini datangnya daripada Nur Fitri. Pada mulanya kita bergurau dengan teman, nak takutkan dia lah. Jadi apa yang berlaku? Teman ni pergi ke tandas pada waktu malam. Kita dah tahu dah. Kita memang siap-siap nak buat gangguan pada teman ni. Pergi ke tandas pada waktu malam ketika camp sekolah. Dia masuk dalam tandas. Dekat luar kita dah siap gantung telekong Casey. Menggunakan hanger. Kemudian ikat pada tali, campak dan tergantung dekat atas pokok. Jadi kalau dia keluar daripada tandas, dia tolak pintu tandas, akan ternampak dekat pokok ni, akan ternampak di pokok benda putih tergantung. Seolah-olah kononnya macam ada Pontianak. Jadi dia masuk dalam tandas pada pukul 10 malam tu. Yang merancang gurauan ni untuk menakut-nakutkan seorang kawan ni 5 orang, Gisi. 5 orang. Kita dah gantung, kita sembunyi dari jauh nak tengok apakah reaksi dia. Dan kita akan ketawakan dia lah. Dia tolak pintu. Masalahnya bila dia tolak pintu, dia tak tengok depan. Dia tolak pintu, dia pandang kiri dan terus jalan. Rata-rata yang kami nak lakukan, yang kami rancangkan tidak menjadi sebab dia tak nampak benda tu tergantung. Kami ingatkan dia tolak pintu, dia ternampak dekat depan, dia terperanjat. Tapi bila dia tolak pintu, terus dia toleh sebelah kiri dan jalan terus. Alamak, kenapa pula tak tengok depan? Macam mana boleh tak perasan ni? Telekong ni bukan yang besar, warna putih tergantung. Okey. Apa yang terjadi katanya di sini? Kami pun dah nak batalkan lah, nak turunkan telekong tu balik sebelum guru kami nampak, nanti akan kena marah. Kena marah satu hal, kena denda Casey. Tak boleh modal nanti. Jadi saya dengan teman saya dari jauh nak jalan ni, nak mengambil telekong yang kami gantung. Tergantung ni Casey dekat pokok, nampak tergantung.
Tiba-tiba teman saya tahan kita berdua tengah jalan tengah berjalan menuju ke arah telekung tu, teman saya menggunakan tangan kanan menghadang saya. Jangan teruskan perjalanan. Jangan teruskan. Asal engkau? Dia bisik pada telinga saya. Kau tengok tu, tergantung tu. Apa pasal? Saya pun perhatikan. Casey, rupa-rupanya yang tergantung tu Casey adalah benda yang sebenar. Telekung yang kita pasang, yang gantung dekat hanger, tekung tu jatuh Casey, jatuh. Bila saya tengok dekat atas tanah, betul-betul dekat bawah pokok tu ada kain putih. Yang dekat bawah tu telekung. Sekarang yang dekat atas pokok warna putih ni, yang tergantung ni apa benda? Saya dengan seorang sahabat saya ni, daripada nak ke depan untuk turunkan telekung, kami batalkan niat kami ke belakang pusing, kembali ke kawasan tempat kami menjalankan kem latihan di sekolah. Lagi 3 orang budak sekolah ni yang mula-mula rancang dengan kami, mereka dah sampai dekat situ. Kita ketawa terbahak antara satu sama lain. Tapi bila saya ceritakan tentang apa yang berlaku yang saya ternampak, yang lagi 3 tak percaya Casey. Katanya kita buat-buat cerita. Sebenarnya tidak. Memang benar sangat-sangat. Telekung tu sekarang dekat bawah, kain putih tu dekat bawah. Dekat atas kain putih lain lah tergantung. Misteri Jadual. Hello, selamat pagi. Hello. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, siapa bercakap ni? Hantu Laut dari Batam, Indonesia. Hantu Laut dari Batam, Indonesia. Dan pengalamannya tentang apa? Silakan. Nah, pengalaman saya waktu sedang bercuti di... Ini sebelum anda bercerita, tempoh hari ada orang berkongsi Batu Haji tu di Batam ya? Ya, Batu Haji di Batam. Okey, saya nak mau tanya aja. Silakan pengalamannya, ya. Pengalaman saya saat bercuti di Pasir Gudang Johor Bahru lah. Saat berkunjung ke tempat teman lah yang berada di Pasir Gudang. Itu kejadian itu waktu kawan saya kan ada menyewa sebuah rumah tempat tinggal yang mana supaya dekat dengan tempat dia kerja kan. Jadi pertama saya masuk ke tempat rumah sewa itu, saya merasakan keanehan gitu. Keanehannya apa? Kawan itu ngelihat kan rumah itu kan 2 tingkat. Jadi pas dia duduk, pas kami ada dekat beranda kan, kat luar. Saya tengok dia berlompat, lari dari dalam tu dari seorang kan. Tanya ada apa? Ada nampak kaki kata dia separuh dekat tangga kata dia. Pas saya tengoklah, beranikan diri kan. Beranikan diri. Saya tengok tak ada, saya bilang kan. Itu kejadian waktu itu kira-kira pukul 4 pas hari Khamis lah, petang Jumaat gitu kan. Jadi pas malam Jumaat itu setelah maghrib, tinggallah saya sama satu kawan dia lah lain kan, duduk kat rumah. Kawan saya itu sedang keluar lah, cek makan apa kan. Tiba-tiba dari lantai 2 tu bunyi suara kaki berdebuk bilik sebelah kan. Habis itu berpindah lagi ke bilik sebelah, berdebuk bunyi suara macam orang berlari kan. Jadi saya diam je. Kawan itu saya tengok, perhatikan sambil main handphone, ngambil kamera ke bawah tangga tu kan. Jadi pas tak lama duduk, bunyi tangga berdebuk. Okay, orang berjalan turun, tuk. Saya pura-pura tak tahu aja, bodoh kan. Tiba-tiba pas duduk pintu macam kita buka, ditutup orang, buang banting kan. Saya tu tak tahu lah. Saya bilang gini, hai Mambang, kau main pintu. Saya kata gitu kan. Tak apa, dah tertutup, terbuka lagi, buang. Mambang main pintu lagi, saya bilang kan. Habis tak lama lagi bunyi dia tutup lagi, buang. Mambang main pintu nanti roboh Mambang, saya bilang gitu kan. Tak lama saya tengok ada wajan pula kretek depan mata kan. Aduh Mambang, saya bilang kan, main kuali pula kau nak masak. Habis tu kawan tu,
dia ngambil itu kan, saya tengok kan di bawah tangga itu dia dapat ambil gambar kan. Saya tengok dia punya handphone merah macam api. Saya bilang sama dia kan, jangan kau ambil, nanti handphone kau terbakar, saya bilang kan. Langsung dimatikan dia. Itulah pengalaman yang paling saya tinggal di Pasir Gudang Malaysia ni, Johor Bahru. Kejadian itu baru berapa hari lah setelah saya balik ke Indonesia ni. Jadi terima kasih pada hantu laut ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kembali. Ini bagus satu kita ada kawan kita dari Batam, Indonesia, mempunyai kawan di di Batu Pahat di Johor. Inilah keindahan mempunyai hidup di rantau ini. Dan saya yakin pendengar MJ12 ni pun bukan saja rakyat Singapura, malah ada orang Brunei yang mendengar. Orang Brunei berkhabar semua, Auda, dan juga ada pendengar-pendengar dari Malaysia, ya, daripada Johor sampailah ke Sabah, Sarawak. Mereka yang berada di Indonesia juga sedang mendengar. Terima kasih diucapkan yang sedang mendengar di rantau ini. Ini berkenaan dengan satu kisah yang ingin saya ketengahkan pada malam ini, datangnya daripada Rozi, berkongsi peristiwa. Katanya ini berlaku dekat rumah saya di Bukit Batok. Saya tinggal dekat Bukit Batok, blok ... tak perlu saya sebut nombor bloknya. Dan waktu kejadian yang menakutkan ini berlaku, sebenarnya jiran sebelah saya baru saja meninggal dunia. Jiran sebelah ni, ibu lebih tepat lagi kepada jiran sebelah meninggal dunia. Dan kita ni hidup berjiran tahulah kematian yang dialami ni kita akan nampak, lihatlah, walaupun tak diberitahu, tapi kalau kita tengok orang dah beramai ni mesti tertanya. Jadi dekat pintu tu ternampak seseorang dan tanyalah, rupa-rupanya jiran sebelah ibunya meninggal dunia di hospital. Dan dipendekkan cerita, setelah habis upacara ni ya, dah dikebumikan, tengah waktu malam malam hari, makcik sebelah ni yang meninggal dunia ni, dia suka siram pokok bunga tau Dia suka siram pokok bunga pada waktu pagi, dan waktu malam tu dia suka bersihkan pokok bunganya. Dia akan ambil pengetip tu, akan ketip lah, trim pokok-pokok, dia akan bersihkan. Kadang-kadang dia akan alihkan pasu. Walaupun usianya dah agak senja, tapi masih lagi kuat untuk melakukan kerja-kerja untuk alihkan pasu. Dan lazimnya bila dia berbuat sedemikian rupa pada waktu malam, saya dekat rumah ni yang tengah duduk dekat ruang tamu, kadang-kadang pintu terbuka, kadang-kadang kita dekat dalam bilik, boleh dengar makcik ni tengah membersihkan halaman taman kecilnya dekat depan rumah. Saya tak kisah sebenarnya. Pasu bunga pun sampai depan rumah saya, sebelah kiri dengan kanan rumah saya pun ada pasu bunga. Dan makcik ni memang tak sombong. Saya gunakan nama samaran Cik Nah. Cik Nah ni, arwah Cik Nah memang tak sombong. Dia kata, Rozi, kalau kau nak pakai daun kari ke, kalau kau nak pakai daun limau, kau ambil je lah. Saya memang ada kalanya menggunakan daun kari khususnya yang ditanam oleh makcik sebelah ni. Malam tu saya tengah duduk dekat ruang tamu, sedang buat sesuatu menggunakan laptop. Saya dengar dekat depan rumah saya, sama bunyinya seperti arwah makcik yang suka bertukang dekat depan halaman rumahnya. Mungkin sedang betulkan pasu, sedang mencatas pokok-pokok tumbuhan-tumbuhan, membersihkan halaman tu lah. Tengah duduk pakai laptop, dengar siapa pula? Mungkin anak pada makcik. Masalahnya, suami kenal dengan anak-anak makcik sebelah ni. Mereka semua memang tak minat nak bercocok tanam. Tak mungkin anak-anak makcik. Dah lah bang, tentang anak-anak dia tak. Mungkin arwah ibu dah tak ada, dia uruskanlah benda yang arwah ibu suka. Misteri Jam 12. Sebelum saya undurkan diri, satu kisah pendek datang daripada Sheila yang katanya di sini berkongsi peristiwa yang pernah menghantui beliau. Ini berlaku di rumahnya dekat kawasan Teban Gardens.
Saya ni waktu malam suka tunggu suami balik dekat tingkap dapur. Jadi satu kali itu saya ternampak lah daripada tingkap rumah saya ni dekat kapak saya nampak suami saya ni baliklah dari teksi dia pemandu teksi. Jadi masuk dekat kapak saya nampak ni. Bila suami pandu masuk kapak, saya macam rasa saya tersalah pandang ke atau tersalah nampak. Tempat teksi suami saya di bumbungnya kelihatan seperti ada orang yang sedang berdiri. Apa aku nampak ni? Saya kebil-kebil mata saya. Terkebil-kebil. Atas teksi suami saya. Apa benda tu? Saya perhatikan betul-betul, dia tengok betul-betul. Macam orang je. Jadi saya pun takutlah suami mungkin pulang ke rumah. Saya dengan segera dalam rumah, lampu tak matikan, saya ambil kunci, keluar rumah, tutup pintu besi, ketap dengan mangga, turun ke bawah. Suami baru nak turun dari teksi. Saya menghampiri suami sambil tengok dekat atas, bahagian atas kenderaan, iaitu teksi suami. Tak ada apa-apa. Kemudian suami tanya, awak turun? Wah, so sweet jemput saya. Saya diam. Suami keluar, jalan. Kemudian saya nak tegur, nak cakap, nak tanya. Dah tak payahlah. Tak perlu tegur, tak perlu cakap, tak perlu tanya. Takut pula nanti kalau kita tegur dia ikut. Casey sedang berjalan menuju dekat lift. Saya ternampak Casey dekat luar lift, sedang tunggu lift. Seolah-olah macam susuk tubuh yang sama yang saya nampak atas teksi suami. Saya tak bohong, ini adalah kenyataan. Jadi tengah tunggu, tiba-tiba suami tengok saya diam. Suami bercakap dengan saya ni, saya seolah-olah macam tak beri perhatian tau, tak konsentrate langsung. Awak ni saya baru mengawak, kenapa dengan awak? Jadi kemudian saya pun diam je lah, tak apalah bang, nanti saya cerita kat abang. Suami masuk dalam lift, saya pun masuk dalam lift. Saya tengok dekat luar, orang ni masih berdiri. Tinggi orangnya Casey, kurus tinggi. Tapi tak nampak wajah sebab dia tunduk ke bawah. Kemudian pintu tutup, naik atas. Saya tanya pada suami, bang, tadi dekat lobi lift, tengah tunggu lift nak turun, abang nampak tak ada orang ni? Badannya kurus, kurus, tangannya panjang, tinggi orangnya. Saya tanya pada suami. Suami cakap, orang? Mana ada orang? Kan tadi awak dengan abang je berdua. Casey, sebelum masuk rumah, saya suruh suami baca surah, kemudian ikuti syarat-syarat selanjutnya sebelum, katanya di sini, suami masuk ke dalam rumah. Barulah suami masuk, barulah saya izinkan dia. Dan satu rumah lampu saya buka, dan katanya saya tak pasti sebenarnya apa yang saya nampak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, saya akan undurkan diri. Dari tadi ada macam pam-pam je lah. Nak cakap pun susah, Jangan cakap lagi baiklah. Jumpa anda di lain kesempatan dalam Misteri Jam 12. Bye-bye.